Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni video yang ke-15. Okey, so yang ni kita akan sentuh berkenaan dengan masih teorem had memusat tapi bagi taburan binomial dan Poisson. Okey, taburan dan binomial dan Poisson ni kita ada sentuh masa mula-mula tajuk, sekali ada bahagian depan, sekali untuk. Tapi yang tu kita hanya sentuh dia punya tata tanda dengan mean dengan variance dia lah. So, tata tanda dia macam mana. Okey, binomial yang ni awak pernah nampak. Okey, yang ni saya dah terangkan dalam video 1 ke 2 tak silap. So, yang ni tata tanda untuk Poisson. Okey, mean. Okey, mean N darab P. N darab P ni maksudnya dia akan bagilah dalam soalan. Kalau kat sini ada nilai, kat sini ada nilai, kita just darab saja untuk kita tahu dia punya mean. Okey, kalau Poisson dia punya simbol ni lambda. Okey, lambda ni adalah mewakili mean. Okey, contohlah dia bagi X Poisson 6. Okey, so 6 ni adalah juga mean dia, 6 ni juga adalah variance. Okey, so lambda ni adalah mewakili kepada mean dan juga kepada variance. Okey. So sesi hampir awal macam biasalah kita just punca kuasakan sahaja. Okey. So untuk kita cari dia punya taburan binomial, kita nak cari dia punya kebarangkalian dia. Okey. Yang ni sama dengan taburan normal hari tu. Okey, untuk binomial dan Poisson formula dia sama. Okey, cumanya untuk ralat piawai. Okey, untuk ralat piawai dia ada dua. Kenapa? Sebab sama juga macam normal. Yang ni bagi N. Yang ni N tak tahu. So maksudnya kita tak ada maklumat mengenai populasi. So kita akan guna yang ni. So kalau kita ada maklumat mengenai populasi, N diberi, so kita akan guna yang ni. So bila kita dah cari ralat piawai, kita akan tukarlah X kepada X tukar kepada Z. So bila kita nak tukar, kita kena tengok kepada soalan lah. Kalau soalan tu tak ada maklumat mengenai N atau populasi, kita akan guna yang ni. Kalau soalan tu ada mengenai N ataupun N tu diberi, kita akan guna yang ni. So yang bawah ni adalah ralat piawai lah. Sama juga dengan sebelum-sebelum ni. So yang ni adalah ralat piawai lah. So apa yang kita cari kat atas ni, kita just masukkan dekat sini. Okey, kat atas ni sama. X tolak mean, X tolak mean. So yang ni X ni semua daripada soalan. Okey. So kita cuba tengok contoh dia. Okey, contoh dia, jika satu sampel. So contoh ni dia dah buat. So kita tengok. Jika suatu sampel bersaiz 40 diambil dari setiap taburan, hitung setiap kes kebarangkalian mean sampel melebihi 6.1. Okey. So dekat sini dia suruh kita cari kebarangkalian mean sampel melebihi 6.1. So first thing first, langkah yang pertama kita akan tulis maklumat. So maklumat kita tengoklah A ni dia bagi Poisson. Okey, kalau Poisson dia punya ni adalah lambda. So lambda ni adalah mewakili kepada mean dan juga variance. So kalau sini 6.4 dia punya mean dia pun 6.4, variance dia 6.4. N ni adalah dalam soalan ni lah. Okey, so kalau tengok dalam soalan ni dia tak bagi N besar kan. So bila dia tak bagi N besar, maksudnya kita kena guna ralat piawai yang ni sajalah. Okey. So variance bagi dengan N. So cari ralat piawai dia. So 6.4. Okey, so ralat piawai kita bagilah dia punya variance, dia dah bagi dia punya variance 6.4. Okey, mana kita tahu ni, macam saya cakap tadi lah, lambda ni adalah mewakili kepada mean dan variance. Variance kan bukan sesiam, variance. Okey. So kita tak perlu letak kuasa 2 lah sebab dia dah memang bagi variance. So 6.4 bahagi 640, so punca kuasa. Jadi kalau kamu nak tinggalkan macam ni pun boleh, ataupun nak selesaikan boleh. So kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat punca kuasa 0.16, kamu akan dapat 0.4. Okey, so bila dah dapat 0.4, nanti nak masukkan dalam formula tu, letak 0.4 lah kat sini. Okey, mana-mana pun boleh. So yang ketiga kita selesaikan. So selesaikan, kita tengoklah soalan. Okey, dia nak mean sampel melebihi. So melebihi lebih besar. Okey, so lebih besar. So P X lebih besar daripada 6.1. Okey, so X ni kita akan tukar kepada Z. So tukar kepada Z, dia punya formula ni lah. X tolak mean
dia punya ralat piawai. So ralat piawai kita dah kira 0.4. So ini masukkan 6.1 tolak 6.4 bahagi 0.4 dapat yang ni. So bila dah tukar kepada Z, kita akan lukis graf lah macam biasa. Kita akan lukis graf. Okey. So lukis graf. So kalau negatif dia duduk sebelah kiri. So negatif 0.75. Okey, so yang ni dia kata lebih besar. Okey, so bila lebih besar, dia lorek sebelah kanan. So asalnya sebelum datang graf ni, dia akan macam ni dululah. Sekejap, singit. Okay, so negatif sebelah kiri. Negatif 0.75. So lebih besar kan? Bila dapat graf macam tu, so kita akan tolaklah satu tolak dengan yang ni yang kita nak buang. So yang ni kita nak buang lah ni. Okay, so satu tolak, so yang ni bila kita nak buang macam tepat. So yang ni pantul dia akan jadi lebih besar dan positif 0.75. So yang ni tengok saja dalam table 0.75, satu tolak 0.226. So dapat jawapan dia. Okay, yang tu untuk Poisson. Kalau binomial, okay. Okay, so untuk binomial dia tak punya tata tanda dia X, B, N, P kan. So kat sini N, dekat sini P. Okay, so N, P. Okay, P ni adalah dia punya kebarangkalian. Kalau ada P dia akan ada Q. Kita tengok balik. Ada dalam video 1 ataupun muka surat modul yang mula-mula sekali tu ada dia punya nak cari mean dengan variance dia. Okay. So bila dia dah bagi macam ni, okay, ni tata tanda dia. So kita nak cari mean. Okay, mean adalah kita darab saja N dengan P. So maksudnya dia dah bagi N dekat sini 10, P dia 0.6. So nak cari mean 10 darab. Okay. So mean N darab P. So N dia bagi 10, P dia bagi 0.6. So jawapan dia 6. So dapatlah. So selepas tu kita akan cari variance. Variance ada kuasa 2. Variance formula dia N darab P darab Q. Okey, so N darab P, N 10, P 0.6, Q. Q tu apa? Okay, Q ingat tak yang mula-mula dulu saya ajar? Q tu adalah datangnya daripada kebarangkalian lah. Okey, kebarangkalian total dia 1 kan. Okey, 1 tu daripada So P tambah dengan Q. So P tambah dengan Q. P tambah Q tu maksudnya kebarangkalian berjaya dengan tidak berjaya mestilah sama dengan 1. So kalau kita nak cari Q, 1 tolak P. Okey. So dekat sini Q ni maksudnya 1 tolak P. Ataupun kita tolak terus pun boleh. Kalau sini 0.6, automatik dekat sini akan jadi 0.4 lah. 1 tolak 0.6. 0.4. So darab. So yang ni darab kamu akan dapat 2.4. So samalah apa yang dia buat ni. Okay, so N kita ada 40 daripada soalan tadi. So kita cari ralat piawai. Okay, ralat piawai dia. Okay, yang ni sama tak ada N besar. So akan guna formula ralat piawai yang ni lah. Variance bagi dengan N. Okay. Yang ni pun sama. Yang ni kalau kamu nak selesaikan, kamu akan dapat panjang sikit lah 0.2449. Ambil lebih kurang 4 titik perpuluhan. Okay, ini kalau kamu selesaikan dapat yang ni. Okay, so yang ni bagi binomial sama juga. X kita tukar kepada Z. 6.1 tolak 6. 6 ni kita bagi dia punya mean lah. Kalau tadi mean dia 6.4 ikut dia punya lambda tadi. So yang ni 6. So bagi dengan ralat piawai 0.06 ataupun kamu nak letak terus 0.2449. So kira kalkulator dapat 0.4082. So yang ni positif, bila kita lukis duduk sebelah kanan lah 0.4082. So 0.4082 kita boleh tengok dalam direct lah, boleh tengok direct daripada table. So yang ni ada ralat ni. So maksudnya dia akan ditolak lah sebelum dapat ni, ada satu step lagi kat sini ni. Kamu akan baca 0.40 0.40 0.4 maksudnya 0.3446 0.3446
tolak dengan yang ni dah jawapan akhir dia. So yang ni kita tengok 0.40. Okey, 0.40. 0.40, sepatutnya kita ada 3 lah. So 2 ni tak payah abaikan. So 0.40. So 0.40, okay, betul lah tadi 3446. 0.3446 tolak dengan ralat dia 8. 29. 0.0029. So tolak 0.3446 tolak 0.0029. So kamu dapat 341 juta. So 2 ni potong, abaikan. Okay, so dapatlah yang ni. Okay. So dia ada latihan dia. Okay, so latihan ni ada 1, 2, 3. Tak banyak latihan dia. So nanti kita akan cari latihan dalam soalan-soalan pasir. So yang ni kita cuba buat dulu soalan. So last topik nanti pakai darah sampel. So yang ni saya tak nak sentuh lagi. Yang ni video baru. So saya nak buat latihan untuk binomial dan Poisson bagi teorem Hyde-Momusat. Okey. Okey. So ni latihan ada 3 soalan. So kita cuba soalan yang pertama. Okey, suatu sampel rawa X mempunyai min. Okey, so kita ada min dan kita ada sisihan piawai. So pemboleh ubah rawak ialah min 100 sampel. So yang ni sampel n kecil. Menggunakan kaedah yang sesuai. Okey, so kat sini dia tak ada mention pun binomial ataupun Poisson. So kita kena guna yang mula-mula tu lah, yang taburan. Yang mula-mula kita belajar tu. Okey, yang ni. Okey, so yang ni. So yang ni dia tak ada n besar tadi kan. So kita akan guna yang ni lah. Okey. So yang ni dia tak ada n besar. So kita guna yang ni lah. Okey. So dia tak ada mention perkataan binomial ataupun Poisson. So dia tak mention, kita guna yang pemboleh ubah rawak tu lah, yang macam nombor yang kita buat tu. Okey. So langkah pertama, maklumat. Okey. Maklumat apa yang kita ada? Okey, maklumat apa yang kita ada? Min. Min kita ada 4, sisihan piawai kita ada 2. Okey, n kita ada 100. Okey. So langkah 2. Okey, so langkah 2. Saya kecilkan table ni. So, langkah yang kedua adalah kita kena cari ralat piawai. Okay, so ralat piawai, dia punya formula variance bagi dengan n. So, yang dibagi ni sisihan piawai. Sisihan piawai tak ada kuasa 2, so kita kena letak kuasa 2 lah. N dia 100. So, yang ni kira saja menggunakan kalkulator, kamu akan dapat 0.2. So langkah 3 kita selesaikan. Okey, selesaikan dia nak apa? Yang ni, min sampel lebih kecil daripada 4.5. Okey, tukar terus kepada Z. Tukar terus kepada Z. PZ lebih kecil dari 4.5. Tolak dengan min dia 4. Bahagi dengan ralat piawai dia 0.2. So yang ni Z lebih kecil daripada, yang kira kamu akan dapat 2.5. So bila dah dapat macam ni, kita lukis graf. So 2.5 positif. So 2 belah kanan lah. Dia lebih kecil. So lebih kecil ke kiri. So, bila dapat graf macam ni, automatik akan menyebabkan 1. PZ lebih besar 2.5. Okay, so 1 tolak 2.5 ni, cari dalam table lah. Okay, 2.5. So, saya harap tak ada masalah lah bila dah sampai step sini. Yang ni repeating step saja. So, 2.5 kosong.
0.00621. So 0.00621. So 1 tolak, kamu akan dapat 0.99379. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2 ni dia ada mention taburan binomial. So bila dia ada mention taburan binomial, so kita kena ikut cara binomial tu lah, formula yang dia dah bagi. Okey, so sebelum tu kita cari dia punya maklumat dulu. Okey. Maklumat apa yang kita ada? Okey. So sampel rawak bersaiz 40. Okey, so yang ni N40. Okey, lepas tu kita ada taburan binomial. Binomial dia berkeadaan tata tanda dia macam ni. So 50 tu N, 0.4 tu adalah P. So NP. So hitung kebarangkalian mean sampel. Okey, hitung kebarangkalian mean sampel lebih daripada. Okey, so lebih daripada. Okey, so dia nak lebih daripada, maksudnya lebih besar. Okey, so kita dah ada N, kita kena cari mean lah. So mean N darab P. So N darab P 50 darab 0.4. Datang daripada sinilah ni. Yang dia dah bagi ni N dengan P. So dia tak bagi secara direct, kita kena cari mean tu. Okey. So yang ni 50 darab 0.4, kamu akan dapat 20. So kalau untuk variance N, P, Q ataupun 1 tolak P. Ataupun kalau tak nak guna Q, boleh juga kita guna N, P1 tolak P. So N20 darab dengan 0.4, 1 tolak 0.4. Kalau kamu nak buat Q kat sini, auto je lah sebab dia 1 kan. So 0.4, 1 tolak 0.4 kat sini jadi 0.6 lah automatik. So yang ni darabkan saja dapat 12. Okey. So kita dah ada mean, kita dah ada variance, kita dah ada sampel. So kita boleh cari untuk langkah 2 ralat piawai. Okey. So ralat piawai, tengok dalam formula tadi atau Poisson dia adalah sama. Okey, yang ni dia tak ada N besar ataupun tak ada populasi kan. So, tak ada populasi, dia hanya guna yang macam ni sajalah. Okey. So yang ni sama je yang sebelum ni, yang macam normal tu. Sama juga. So variance N. So variance tadi dia dah kuasa 2 ni, kita ambil saja 12/40. So yang ni guna kalkulator sahaja kamu akan dapat 0.5477. Okey. So selepas tu barulah kita selesaikan soalan A. Px mean sampel lebih besar daripada 19. Okey, so X tukar terus kepada Z. Okey, so 19 tolak dengan mean 20 bahagi dengan ralat piawai dia 0.5477. Okey. So kita akan dapat PZ lebih besar daripada negatif 1.826. Okey, so bila dah dapat Z macam tu, bolehlah kita lukis graf. So ini negatif sebelah kiri, negatif 1.826. Lebih besar. So daripada palang ni lebih besar, dia ke kanan. Okay, so bila dapat graf macam ni, automatik akan melibatkan 1. So 1 PZ lebih besar daripada 1.826. So 1 tolak. Okay, so bila ada 3 ni, dia akan ada ralat lah. Jadi ada minus dekat sini. So P1.82. So 1.82. So bertembung dekat 0.0344 minus dengan 6. 6 dekat situ adalah 4. So 0.0004. So pastikan letak kurungan ya.
So yang ni kamu akan dapat jawapan akhir dia 0.966. Okey. So untuk A. So B. Okay, B. Okay, B saya cuba buat kat sini. Okay, B di antara. Bila di antara, satu lebih kecil, satu lebih besar, satu lebih kecil. So 18.5 min sampel 20.5. So kita baca daripada tengah. X lebih kecil daripada 20.5, X lebih besar daripada 18.5. So tukar, X ni terus tukar kepada Z. So 18 tolak 5 tolak 20 min bahagi dengan sisi hampir awal 5477. So Z 20 tolak 5 tolak 20 min 0.5477. Yang ni tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.739. Yang ni sorry negatif. Yang ni kamu akan dapat 0.913. So lukislah graf dia. Lukis graf dia. Satu negatif sebelah kiri, negatif 2.739. Satu positif 0.913. So yang ni lebih kecil ke kiri. Yang ni lebih besar ke kanan. Okay. So bila dapat sini, macam mana satu kita punya tolak yang kita tak nak ni, A dengan B. Okay. So 1 tolak A tolak B. So 1 tolak P Z, yang ni kita pantul jadi positif 2.739 tolak dengan P Z lebih besar 0.913. So yang ni dia ada ralat sebab dia ada 3 titik perpuluhan. So yang ni tengok tabel, kamu akan dapat 0.00317 tolak dengan 0.00009 tolak dengan yang ni 0.91, kamu akan dapat dalam tabel 0.1814 3 0.0008. So tekan saja kalkulator daripada depan sampai belakang, final answer kamu akan dapat 0.8163. So saya harap dah tak ada masalah nak tengok tabel. Okay. So nombor 3. Okay, nombor 3 untuk Poisson. Macam mana kita boleh tahu Poisson? Okay, sebab dia ada tulis kat sini. Yang ni P, yang dia ada bulat kecil kat bawah tu. Ni lambda. So lambda ni adalah 9. So 9 tu adalah untuk mean dan juga variance. Okey. So dekat sini kita cuba buat dia punya tata tanda lambda. Okey. So lambda dia bagi 9. So kita punya maklumat kita, langkah 1, maklumat yang kita ada untuk mean sama dengan lambda dia itu 9. Variance pun sama dengan lambda iaitu 9. Okey. So selepas tu kita cari dia punya ralat piawai. Okey. So kat sini tak ada n besar kan. So tak ada n besar, sama dia punya formula dia, variance bahagi dengan n. Variance 9, n dia adalah, n dia berapa? Oh, dia tak ada n. Dia suruh kita cari n sini. Anggarkan nilai n. So kita tak tahu nilai n. So, bila tak ada, kita tinggalkan macam tu lah. Okey. So langkah 3, selesaikan. Okey, selesaikan untuk kita cari n. Okey, kalau kita nak selesaikan mesti dia ada bagi P. P itu adalah kebarangkalian. Okey. Yang ni adalah kebarangkalian kalau peratus ni. 1/100. Kita kena tukar dalam bentuk perpuluhan. So jadi 0.01. So dia kata lebih besar. So kebarangkalian mean sampel yang lebih besar daripada 10 ni adalah jawapan dia 0.01. Okey. So bila X ni kita tukar kepada Z, kita kena buatlah dia punya 10 tolak min
9 bahagi dengan darab piawai. Kita tak tahu N, so kita kena tulis dalam bentuk macam tu lah. Okay. So mesti sama dengan 0.01. So yang ni kita boleh tengok dalam table. Kenapa kita boleh tengok table? Sebab dia tak lebih daripada 0.5. So bila dia tak lebih daripada 0.5, kita boleh direct tengok table. So kita tengok table dekat sini. Okay. Tengok luas bawah graf ni. Yang 0.01 ni dekat mana ni, yang kat sini ni. 0.01. 0.0, 0.00, 0.0, okey, yang ni 0.009, lepas tu atas dia 0.0102. So dia duduk tengah ni. So tengah ni kita kena ambil yang ni kan. Okay, so kita kena ambil yang besar daripada dia, 102. So bila ambil besar daripada dia, ada ralat lah, yang ni tolak. Yang ni kita akan dapat perbezaan dia 0.0002. Okey. So kita tengoklah ni, yang ni datangnya daripada kat mana kita ambil ni? 2.32. 2.32. Yang belakang ni 2 ralat dia. 2. So 2, okey, banyak 2 ni, kita tengok yang mana kita jumpa dulu. Ni senang. So 6. So letak kat sini 6. So kita barulah kita bawa keluar untuk kita cari N. So bawa keluar 10 tolak 9, 9 per N, punca kuasa. Jawapan dia 2.32 N. So yang ni 1, 9 per N. 2.326. Okey. So yang ni penyelesaian masalah saja. So dia tak ada statistik apalah kat sini. Ni penyelesaian masalah saja dekat sini. So yang ni macam mana caranya? Okey, nak mudah kita pindah saja yang ni. 2.326 9 per 6. Okey. So yang ni kita pindah kat sini. Okey, punca kuasa kalau kita pindah kat sini dia akan jadi kuasa 2. Okey, yang ni tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 0.1848. So 9 per N. So bila dapat macam ni, tukar je lah N dekat depan, yang ni letak kat bawah. So N 9 bahagi 0.1848. So bahagi, kamu akan dapat N tu adalah 48.70. Okey, kalau kamu dapat 48.69 katakan, yang tu dah kira betul lah. Cuma kalau perbeza tu mungkinlah sebab perpuluhan. Mungkin kat sini kamu ambil perpuluhan dia. Contoh macam dekat sini. Katakanlah kat sini kamu ambil 3 titik perpuluhan ke, jawapan akhir dia mungkin akan berbeza sikit. Okay. So itu untuk dia punya latihan 1, 2, 3. Okay, macam mana bila dia bagi soalan dalam bentuk Poisson. Bila dalam Poisson kita kena tahu, lambda itu adalah mewakili mean dan juga variance. Okey, so bila dia bagi dalam bentuk taburan binomial, so kamu kena tahu binomial itu adalah NP. So nak dapatkan mean dia N darab P, nak dapatkan dia punya variance N darab P darab Q, ataupun Q tu 1 tolak P. Okey. Kalau dia tak bagi, dia tak mention apa-apa, just tukar macam biasa je lah. Kalau dia tak bagi tahu binomial ataupun Poisson, mungkin dalam soalan tu dia akan bagi direct lah mean berapa, sisihan piawai ataupun variance berapa. Okey. So ini video yang ke-15. So saya rasa kita hanya memerlukan 2 lagi video untuk habiskan. Ada sikit je lagi. Yang ini mengenai perkadaran. Okey, perkadaran sampel. So ini last topik lah. So dia sikit je. So dia ada latihan dekat belakang. Okay, so saya berhenti sampai sini. Selamat menonton dan terima kasih.